Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Azira binti Malaysia bersama dua lagi rakan seperjuangan saya iaitu Quratul Aini dan Wan Rukazli Safarok. Okay, tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah kepelbagaian bahasa di Malaysia. So kami telah memilih 4 bahasa untuk diterangkan dalam pembentangan ini. Pertama sekali ialah bahasa Melayu, bahasa Cina ataupun kita utamakan lebih kepada bahasa Mandarin, bahasa Hindi ataupun di Malaysia lebih popular dengan bahasa Tamil dan juga bahasa-bahasa di Sabah dan Sarawak, dan kita juga mengambil dua daripada bahasa di Sarawak, Sabah Sarawak, iaitu bahasa Iban dan juga bahasa Murut. So, ini adalah infografi yang kami telah buat. So yang di sebelah kiri saya adalah bahasa Cina, sebelah kanan memfokuskan dalam bahasa Melayu dan Hindi ataupun Tamil, dan sebelah kanan saya adalah bahasa Iban dan Murut. Okay. Seperti mana yang kita tahu, penduduk Malaysia atau generasi pada masa kini agak kurang pendedahan dan pengenalan tentang bahasa-bahasa asli kerana kita sudah terbiasa ataupun telah didominasikan dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Walaupun kita bahasa pengantar kita adalah bahasa Melayu, tapi tidak semua masyarakat boleh menutur dengan fasih dalam bahasa Melayu. Selain daripada itu, bukan bahasa Melayu saja yang bukan menyeluruh penggunaannya, tetapi terdapat juga bahasa-bahasa asli di kawasan-kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak yang kurang pendedahan dan pengenalan kepada segenap masyarakat Malaysia. Jadi ini amat membimbangkan ramai pihak kerana bangsa sebenarnya adalah identiti sebuah kaum dan juga kami panggil benteng untuk keutuhan sebuah negara tersebut. Seterusnya, hasil kajian kami mendapati bahawa terdapat 50 bahasa yang terdapat di Malaysia sahaja, tapi apabila sudah ada peredaran masa dan sebagainya, terdapat banyak juga dialek yang telah mempengaruhi bahasa-bahasa yang telah dijajah di tanah Melayu pada zaman dahulu. Itu sahaja daripada saya akan paskan kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Quratul Aini. Saya akan sambung untuk implikasi kajian. Melalui tugasan ini, kami mendapati ada beberapa implikasi kajian. Antaranya nombor 1, menghasilkan rakyat yang cakna akan asal usul negara. Jadi rakyat lebih memahami asal usul kita. So kita dapat mempromosi keunikan budaya serta kepelbagai kaum. Jadi jika kita tahu pelbagai bahasa, kita boleh mempromosikan budaya-budaya ini kat negara luar. Jadi kita juga boleh mendidik rakyat untuk belajar tentang dunia luar. Jadi dengan mengetahui banyak bahasa, kita pun banyak ilmu dan kita boleh belajar tentang dunia luar tanpa tahu satu bahasa saja. Kalau dengan satu bahasa saja kita macam tak tahu sangatlah. Jadi yang akhir sekali, merapatkan semula jurang sosial dan melahirkan rakyat yang luas ilmu pengetahuan. Next. Antara 3 objektif kajian yang kami perolehi, kita dengan membuat tugasan ini, kita dapat kenalkan pelbagai bahasa di Malaysia. Ada bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa-bahasa di Sabah Sarawak, Iban. Dan kita juga dapat membentuk negara yang mempunyai persepakatan komunikasi. Yang nombor 3, kita boleh menyedarkan rakyat Malaysia tentang pentingnya mengetahui pelbagai bahasa yang ada di Malaysia. Okey, sekarang saya akan menjelaskan tentang infografi, isi kandungan infografi yang telah kami buat. Pertama ialah bahasa Melayu. So, asal usul bahasa Melayu sebenarnya berasal daripada Austronesia yang berasal dari daerah Yunan di China yang berhijrah ke wilayah Asia Tenggara. So, pertama, siapakah pengguna bahasa ini dan apakah perkara yang boleh membezakan perbezaan penggunaan bahasa-bahasa ini di Malaysia? Pertama, bahasa ini digunakan oleh kaum Melayu
di Malaysia, dan semua kaum di Malaysia sebenarnya boleh bertutur menggunakan bahasa Melayu kerana ia merupakan bahasa rasmi negara. Tambahan pula, bahasa Melayu bukan sahaja menguasai Malaysia tapi digunakan di Indonesia, digunakan di Brunei dan juga Singapura. Seterusnya, bagaimanakah boleh wujudnya bahasa Melayu ini? Seperti kita berbalik semula kepada asal usul, sejarah dulu telah membuktikan aktiviti ekonomi dan penghijrahan. So di situ adalah titik permulaannya pengaruh bahasa Melayu ke tanah Melayu pada dulu kala. Terusnya, kenapa terdapat banyak dialek? Dialek ni sebenarnya dia kita boleh dapat pengaruh daripada penduduk ataupun tarikan keistimewaan dan asal usul masing-masing. Contohnya kita ada logat Kelantan, kita ada logat Negeri Sembilan dan sebagainya, dan ini dipengaruhi oleh komuniti-komuniti penduduk di situ yang datang daripada pelbagai tempat. Contoh, kita ada Jawa, kita ada banyak kaum yang lain. So sebab itu kita ada banyak, lebih daripada 10 dialek dan logat. Bagaimanakah bahasa-bahasa ini boleh merapatkan jurang sosial? Sebabkan bahasa Melayu ni sudah menjadi sebagai bahasa rasmi kan. Jadi antara kaum tiada masalah kalau kita nak berhubung antara satu sama lain dengan bahasa ini. So sebab itu dia boleh merapatkan jurang sosial antara masyarakat di Malaysia. Seterusnya adalah bahasa Tamil. So asal usul kaum dan kaum yang menggunakan bahasa ini adalah kaum India di Malaysia yang telah mempunyai hubungan sejarah dengan tanah Melayu sejak beratus tahun dahulu. Apabila dilihat daripada perkataan-perkataan daripada bahasa Melayu, banyak yang telah dipinjamkan daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit sebenarnya adalah salah satu bahasa utama dalam bahasa Hindi. Cuma masyarakat di Malaysia lebih menggunakan bahasa Tamil. So, contoh-contoh bahasa ataupun contoh-contoh dialek untuk bahasa Hindi ialah Tamil, Telugu, Malayalam, Punjabi dan Gujarati. So, bagaimanakah boleh wujudnya bahasa Tamil di Malaysia? So, bahasa Tamil di Malaysia wujud kerana kemasukan kaum India di tanah Melayu pada dulu kala apabila mereka dibawa masuk untuk tujuan ekonomi dan mereka bekerja di estate. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, bahasa Cina pula. Antara bahasa yang terdapat di Malaysia adalah bahasa Cina. Okey, bahasa Cina ini digunakan oleh kaum Cina di Malaysia. Orang Cina di Malaysia adalah orang Cina yang berhijrah ke Malaysia. Kebanyakan orang Cina ini keturunan daripada China yang tiba pada abad ke-19 untuk ekonomi. Diorang datang sini dan adalah Cina di Malaysia. Dialek bahasa Cina mempunyai banyak gila dialek, antaranya Hokkien, Hakka, Cantonese, Teochew. Tapi di Malaysia majoriti dia adalah Hokkien. Dan Teochew adalah paling sikit, terdapat di Pulau Pinang. Mengapakah terdapat pelbagai dialek? So dialek ni untuk diorang bertutur. Masyarakat bertutur menggunakan dialek. Tapi selepas itu diorang pun membuat tulisan. Jadi semua boleh bertutur dengan tulisan. Sistem tulisan diperkenalkan, so selamatlah masyarakat Cina dan memulihkan penutur dialek berbeza untuk saling memahami percakapan di antara satu sama lain. Jadi wujudnya bahasa Mandarin. Jadi kebanyakannya orang Cina diorang bertutur dalam bahasa Mandarin. Jadi semua orang faham. Okay. Saya pass kepada Farouk. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai bahasa Iban serta bahasa Murut di Malaysia. Pertama sekali, disebabkan bahasa Iban dengan bahasa Murut merupakan bahasa yang terpencil ke Sabah dan Sarawak. Saya akan menjelaskan apa sebenarnya dua-dua bahasa ini. So, pertama sekali, bahasa Iban merupakan bahasa pertuturan yang berusul daripada kaum Iban ataupun dikenali sebagai Dayak Laut yang duduk di negeri Sarawak, Brunei dan Kalimantan Timur. Asal-usul bahasa Iban menurut Essence E.M. Uhlenberg, Muhammad T. Osman dan Shemelin merupakan Sumatera Indonesia daripada keturunan Minangkabau, merupakan dialek Melayu serta merupakan bahasa pedalaman asli, yakni Dayak Laut.
Bagi dialek-dialek bahasa Iban, bagi negeri Sarawak, bahasa Iban dialeknya bergantung kepada mukim-mukim yang ada di Sarawak. Contohnya Seribas, Balau, Sebuyau, Ulu Ai dan Rejang. Manakala di Kalimantan Barat, mereka menggunakan Iban Bugau, Seberuang, Mualang dan lain-lain. Seterusnya, mengapakah bahasa Iban dituturkan? Pertama sekali, merupakan bahasa komunikasi serta berurusan dengan penduduk negeri Sarawak dengan penduduk negeri Sarawak kerana majoriti penduduk negeri Sarawak merupakan warga daripada kaum Iban. Dan kedua, terdapat beberapa sistem undangan yang berkaitan dengan kaum Iban yang ada di negeri Sarawak. Jadi, mudahkan bagi orang luar untuk memahami sistem undangan bagi negeri Sarawak tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai bahasa mulut. Okey, seterusnya untuk bahasa mulut di Malaysia. Bahasa mulut terdapat banyak dialek, yakni 15 jenis bahasa dan 20 jenis dialek asal mulut. Walau bagaimanapun, bahasa mulut yang biasanya difahami ialah bahasa mulut Tagal ataupun lebih dikenali sebagai Tahol, yang lebih menyerupai bahasa Kadazan Dusun. Maka bahasa mulut Tahol bukan varian bahasa mulut yang digunakan oleh semua warganya. Orang mulut biasanya duduk di Sabah, Utara Sarawak serta Kalimantan. Asal-usul kaum mulut Tahol merupakan di kawasan Nabang Sabah. Bagaimanapun, bahasa mulut Tahol merupakan lingua franca ataupun bahasa perantaraan yang digunakan oleh semua warga kaum mulut dalam komunikasi seharian. Okey, seterusnya merupakan bahagian kesimpulan. Pertama sekali, bahasa sudah terbukti bukan sahaja menjadi kayu ukur majunya suatu negara, tetapi merupakan tunjang sesebuah negara yang harmoni dan dinamik. Seterusnya, apabila kita telah memahami perbezaan bahasa di Malaysia, kita telah dapat merapatkan jurang sosial yang pernah dahulu kalanya regang akibat daya barat yang mempunyai agenda sendiri. Akhir sekali, bahasa ini membantu ekonomi dengan berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, akhir sekali, kita perlu mengetahui apakah kepentingan bagi mengetahui pelbagai bahasa serta bagaimanakah mengetahui pelbagai bahasa boleh merapatkan jurang sosial. Pertama sekali, kurang kefahaman boleh menimbulkan perasaan tidak mempercayai satu sama lain dan salah faham akan timbul. Juga, tidak keupayaan dalam bekerjasama, berurusan serta berkompromi. Seterusnya, seorang itu dapat memahami dengan lebih luas serta mendalam tentang budaya kaum lain. Seterusnya, orang yang berpengetahuan dalam bahasa lain dapat merapatkan jurang antara budaya serta menggalakkan keamanan negara. Akhir sekali, tanpa kebolehan berkomunikasi dan memahami sesuatu kebudayaan dalam bahasanya sendiri, tiada peluang dan ruang untuk memahami budaya itu. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.